Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng yang puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, jangan lupa tekan button subscribe dan juga butang loceng tu supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Satu tragedi telah berlaku dalam malam puaka. Tragedi apa? Tragedi seram di kampung Husein Sepet. Dikatakan Husein Sepet ni telah mengalami beberapa gangguan. Bukan Husein Sepet je yang terkena. Penduduk kampung dah kecoh dah. Katanya kemungkinan ada penduduk kampung yang membela jin iblis semua ni. Dan nak bertambah teruk, penduduk kampung ada sesetengahnya yang rasa mereka telah dihantui oleh syaitan. Mungkin ada penduduk kampung yang telah buat pemujaan benda-benda syirik ni. Jadi nak tahu teruk tak teruk, adakah betul tragedi seram ni benar-benar berlaku di kampung Husein Sepet? Kita teruskan guys dalam malam puaka. Sungguh jauh di kau pergi, berpisah untuk selamanya. Tiada lagi senyum mesra dan gurau senda. Tak kena jugalah. Aduh, bila nak petang ni? Itulah yang dingomelkan ataupun yang dinyanyikan oleh Husein Sepet ni sewaktu dia lepak kat tangga rumah dia. Dia menantikan jam daripada tadi. Bila nak pukul 4 ni? Baru pukul 2.30 kan? Husein Sepet ni seorang remaja kampung yang baru je berusia 24 tahun. Pada masa tu, dia duduklah dekat tangga rumah dia tu. Dah tak tahu nak buat apa. Bekerja pun malas. Nak tolong bapak dia bekerja kebun ke apa semua, lagilah tak boleh dia harap. Kerja Husein Sepet ni tak habis-habis pergi melepak dekat kedai kopi, kalau tak pun bergosip. Walaupun Husein Sepet ni seorang remaja, tetapi dia ni macam postman, menyampaikan berita-berita hangat, berita-berita yang tergempar kat kampung tu. Lagi-lagi pula, sewaktu mak bapak si Husein Sepet ni kahwin, bapak dia ni mendapat apa? Mendapat pujian penduduk kampung, especially yang laki-laki tu kan. Sebab apa dapat pujian Zaf? Sebab dah lah ramai-ramai kalangan penduduk kampung tu, bapak Husein Sepet ni yang berjaya menawan hati Melissa. Melissa ni seorang amoy, seorang wanita Cina yang memang cantik, menjadi idaman penduduk kampung tu. Lagi-lagi pula dikatakan Melissa ni sewaktu dia kahwin dengan bapak Husein Sepet ni, dia merupakan seorang janda. Janda meletup lah orang cakap, tetapi tak mempunyai anak. Jadi sewaktu dia berkahwin dengan bapak si Husein ni, lahir-lahir je dapatlah si Husein. Kebetulan Husein ni mata dia sepet sedikit, muka memang totok punya Melayu lah, muka Jawa, tetapi bermata sepet. Mungkin kacukan ataupun mata tu daripada mak dia, si Melissa ni. Melissa ni memang cantik lah. Dapatlah si Husein Sepet ni, dan tugas si Husein Sepet ni menyampaikan berita kat kampung tu, especially bila dia lepak dekat warung yang memang cukup terkenal kat kampung tu, warung Kadir Komando. Nama warung Kadir Komando alamak, jam dah pukul 4. Bila jam dah pukul 4 je, si Husein Sepet ni mulalah naik basikal buruk dia tu, kruk-krak, kayuh ni, pergi juga, gagahkan diri, pergi juga melepak dekat warung Kadir Komando. Dan di situlah bermulanya kisah pada malam ni guys, di mana warung Kadir Komando menjadi saksi perbincangan hangat tentang isu semasa dan isu gangguan yang telah berlaku di kampung Husein Sepet guys. Sebaik saja Husein Sepet ni sampai kat warung Pak Kadir ni, Pak Kadir pun teruslah daripada jauh tu dah nampak si Husein ni, dia pun tegurlah si Husein. Husein, lewat pula kamu datang hari ni, busy ke? Lalu Husein pun cakaplah dekat Pak Kadir, biasalah saya ni, saya nak dapatkan cerita, saya nak dapatkan perkembangan semasa kampung ni, mestilah lambat sikit, tapi hari ni Pak Kadir, saya ada cerita menarik ni. Lalu Pak Kadir pun cakaplah dekat Husein ni, sat, aku buat air dulu.
tu? Kopi kan? Kopi O kan? Tunggu aku buat air dulu. Kejap kan kita sembang panjang lebar. Lalu Pak Kadir Komando pun pergilah bancuh air dekat dapur tu. Bancuh. Lalu dihidangkan kepada Hussein Sepet ni. Tengah mereka berdua ni duduk, Pak Kadir Komando pun teruslah tanya si Hussein Sepet ni. Hussein, hari ni apa cerita yang menarik yang kau tahu? Lalu Hussein Sepet pun cakap lah kat Pak Kadir ni. Ni, saya baru dapat tahu. Saya dengar cerita tu Toke Lim punya tanah kat ujung kampung tu yang mahal tu dah ada dah penduduk kampung yang beli. Lalu Pak Kadir Komando pun terkejut lah. Kau biar betul Sin. Mana maunya penduduk kampung ni nak mampu beli tanah tu. Toke Lim pun tak beragak jual. 800,000 aku dengar. Tanah tu tak adalah besar sangat. Siapa yang beli Sin? Cerita kan. Lalu Hussein pun cakap lah dekat Pak Kadir Komando ni. Sabarlah Pak Kadir. Sebelum saya cerita ni, dah lama dah terbuku dalam hati saya ni. Kenapa nama warung Pak Kadir ni Kadir Komando? Pak Kadir ni dulu askar ke? Lalu Pak Kadir pun cakap lah dekat Hussein. Panjang ceritanya Sin. Kalau aku nak cerita, tak tahulah kau nak dengar ke tak. Ceritalah dulu pasal tanah hujung kampung tu. Siapa yang beli? Lalu Hussein pun teruslah cakap. Siapa lagi kalau bukan tu si Samad Lentok tu. Samad Lentok yang beli. Kalau korang nak tahu siapakah Samad Lentok tu, Samad Lentok merupakan seorang pesara guru. Dia dulu mengajar, tetapi selepas dah bersara ni, dikatakan Samad Lentok ni tak ada sangat nak bergaul dengan orang. Walaupun dia bekas cikgu, tetapi kehidupan Samad Lentok ni dah lah tak ada isteri. Dia memang tak ada bergaul pun dengan penduduk kampung. Jadi itu telah menjadikan satu misteri apabila Samad Lentok yang mampu beli tanah Toke Lim dekat ujung kampung tu. Lalu apabila dah bagi tahu macam tu, terkejutlah Pak Kadir ni. Engkau biar betul si Samad Lentok tu yang beli. Aku dengar selepas dia bersara jadi cikgu hari tu, apa kerja yang dia buat? Takkanlah dia kaya terus. Itulah Pak Kadir tak tahu. Inilah yang saya muskil. Macam mana Pak Cik Samad tu boleh mampu beli tanah Toke Lim tu? Dah lah mahal. Orang kaya kampung kita ni pun tak mampu beli. Ni kah pula Cikgu Samad tu. Jadi diorang pun dah mulalah bergosip. Tengah bergosip tu, daripada jauh pula terdengar bunyi motosikal buruk yang dimiliki oleh siapa? Yang dimiliki oleh Imam Tua Tok Ali. Imam Tua Tok Ali ni dekat kampung tu merangkap JKK kampung tu. Walaupun dia seorang imam, tetapi ilmu dekat dada ni dah penuh dah. Dikatakan Imam Tua Tok Ali ni dah lebih kurang 35 tahun dah jadi imam. Waktu muda sehinggalah tua jadi imam. Jadi Imam Tua Tok Ali ni pun datang duduk je dengan Hussein Sepet dengan Pak Kadir ni. Ayat pertama yang Imam Tua Tok Ali ni cakap, Alhamdulillah. Lalu Hussein Sepet ni pun pelik lah. Dia pun tegur lah, Imam, apa hal yang tiba-tiba datang Alhamdulillah? Lalu Imam Tua Tok Ali pun cakap lah, Alhamdulillah lah, waktu aku bawa motor tadi, Alhamdulillah aku berjaya khatam Quran kali yang ke-36. Terkejut lah. Biar betul Pak Kadir dengan Hussein terkejut. Khatam lagi ke Qurannya? Lalu Imam Tua Tok Ali pun cakap lah dengan bermegah diri ni. Biasalah tu kan, kalau dah buat sesuatu yang gempak, mestilah diceritakan dekat orang. Imam Tua Tok Ali pun cakap lah dekat Hussein Sepet ni, Alhamdulillah lah Hussein, Kadir, aku ni dah 35 tahun dah jadi imam kat kampung ni. Merangkap pula JKKKKKKK kampung ni. Tugas aku untuk beribadah tu, untuk mengajar penduduk kampung ni semua dekatkan diri kepada Allah tu. Orang macam aku ni je yang mampu tau. Bukan sebarang orang boleh. Ilmu agama ni kita kena bersungguh-sungguh, tak boleh buat main. Aku ni lain lah, dah 35 tahun jadi imam kat kampung ni. Kalau sekadar khatam Quran tu, tak payah nak diherankan lah Hussein, Kadir. Aku ni dah biasa dah. Boleh dikatakan
katakan setiap minggu tu, insya-Allah lah sekadar khatam Quran tu dah bagi macam makanan dah bagi aku. Terus Imam Tua Ali ni penuh bangga cerita pasal diri sendiri. Dan Husin dengan Pak Kadir ni pun hanya mampu mengiyakan je. Sebab apa? Sebab bila Imam Tua Ali ni dah mula membangga diri, Husin dengan Pak Kadir ni dah malas nak layan dah. Lalu Husin pun terus mencelah cakap Imam Tua Ali. Imam, tak apalah Imam. Kita orang dah memang tahu dah. Imam memang power. Sekarang ni saya ada cerita hangat yang saya nak cerita kat Imam ni. Lalu Imam Tua Ali pun tanyalah si Husin ni. Apa ceritanya Sin? Koma ni kalau setiap hari tak bercerita pasal orang tak boleh ke? Lalu Husin pun cakap lah kat Imam. Saya ni bukannya nak cerita sangat pasal orang. Tapi Imam, ni tanah Toki Lim kat ujung kampung tu. Tahu tak siapa yang beli? Lalu Imam pun tanyalah, siapa yang beli? Itu Cikgu Samad Lentok yang beli. Dah lah dia tak ada duit. Mana maunya? Macam mana Imam tak pelik ke macam mana dia boleh beli tanah Toki Lim yang harga 800,000 lebih tu? Lalu Imam pun cakap lah dekat si Husin ni. Husin, kita ni kalau dah kurang ilmu agama tu, tak payahlah nak tambah dosa dengan memfitnah orang pula. Aku tengok Cikgu Samad Lentok engkau tu, selepas dia bersara jadi cikgu, dia jarang bergaul dengan orang. Tapi setakat ni aku tengok kehidupan dia, alhamdulillah lah. Kita doa yang baik-baik lah. Kemungkinan dah rezeki dia. Lalu terus Husin ni tak puas hati lah. Husin ni cakap lagi sekali kat Imam. Imam, rezeki tu kalau kita berusaha. Sekarang ni dia mana ada kerja. Sebab itulah dia mendiamkan diri je. Tak ada pun dia nak bergaul ke. Warung Kadir Komando ni pun mana ada dia datang. Dia duduk terperap je dalam rumah. Lagi pula hari tu saya nampak ada satu malam tu berkotak-kotak dia bawa masuk dalam rumah dia. Saya rasa Imam, itu semua kemungkinan jin yang dia bela, hantu belaan dia tu. Lalu Imam Tua Ali pun, Allahu Akbar. Engkau ni biar betul Sin. Aku pantang Sin kalau penduduk kampung ni dah mula buat benda-benda syirik ni. Jangan langkah mayat aku dulu. Kalau jin, iblis, setan tu berani dia orang nak jejak kat kampung ni. Tak adanya lah. Kalau kes kerasukan ke, kalau orang ada buat benda-benda syirik ni, ini aku ni tau. Ilmu di dada ni jangan cakap lah penuh ni. Kalau aku dah mula berlawan dengan jin dan iblis, setan apa semua ni, bertempior diorang lari. Engkau jangan macam-macam Sin. Biar betul Cikgu Samad kau dah buat perkara syirik tu. Terus bersemangat Imam Tua Ali. Lagi-lagi pula selepas Husin Sepek ni cerita yang kemungkinan Cikgu Samad Lentok ni ada membela jin, manalah Imam Tua Ali ni tak marah kan. Lepas tu ditambah pula dengan Pak Kadir Komando ni. Pak Kadir Komando ni pula cerita pula kejadian yang dia pernah alami. Pak Kadir ni cakap, betul lah Imam, saya rasa apa yang Husin cakap ni bukan sekadar fitnah. Rumah saya kan berdekatan je dengan rumah Cikgu Samad Lentok tu. Setiap malam Imam, saya boleh dengar daripada arah rumah Cikgu Samad Lentok tu bunyi orang mengerang kesakitan tau. Saya rasa dia buat pemujaan setan lah. Saya boleh dengar Imam, hampir setiap malam ada bunyi datang daripada dalam bilik Cikgu Samad Lentok tu. Bunyi dia seakan-akan macam ni Imam. Manalah tak takut, saya dengan isteri saya kadang-kadang tu sempatlah juga menjeling nak tengok kan apalah si Cikgu Samad Lentok ni buat dalam rumah kan. Yang menakutkan, ada satu malam ni Imam, saya nampak berliklap-liklap ni dalam rumah Cikgu Samad Lentok tu. Lampu dia berliklap, kejap warna merah, kejap biru, kejap kuning. Saya rasa memang betul lah apa yang Husin Sepek ni cakap. Cikgu Samad tu dah mula puja setan dah. Bila Pak Kadir sendiri dah cerita pengalaman dia, lagilah bertambah keyakinan Imam Tua Ali ni. Kemungkinan memang betul gangguan yang dialami oleh penduduk kampung, bunyi-bunyi penampakan, ada penduduk kampung yang kena histeria, kemungkinan disebabkan Cikgu Samad Lentok ni. Lalu Imam Tua Ali pun tak lengah masa, dia terus cakap dengan Pak Kadir, dengan Husin,
nanti esok malam aku akan usulkan benda ni dekat masjid. Tak boleh jadi ni. Kita tak boleh biar orang buat kemungkaran kat kampung ni. Aku ni walaupun bukan ketua kampung, tetapi selaku imam yang dah 35 tahun merangkap JKKKKK kat kampung ni, aku kena buat sesuatu. Esok lepas Isyak aku nak engkau Kadir, engkau Husin kumpulkan penduduk kampung. Kita akan mula bongkarkan apa yang Cikgu Samad Lentok tu dah buat dekat kampung kita ni. Seperti yang telah dibincangkan, selepas sahaja selesai solat Isyak di masjid, Imam Tua Tok Ali pun mula menantikan kehadiran remaja-remaja kampung ataupun penduduk-penduduk kampung yang ingin turut serta membongkarkan kemungkaran yang telah dilakukan oleh Cikgu Samad Lentok. Lalu sementara menantikan kehadiran penduduk, Imam Tua Tok Ali teruskan berzikir, terus berzanji apa-apa sahaja amalan yang dia boleh lakukan di dalam masjid tu. Selepas setengah jam, mulalah ruangan masjid tu, pekarangan masjid dipenuhi dengan penduduk kampung dan turut disertai oleh Husin Sepet dan juga Kadir Komando. Dan apabila semua penduduk kampung telah berkumpul, lalu Imam Tua Tok Ali pun menyampaikanlah beberapa amanat. Imam Tua Tok Ali mula berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penduduk kampung. Saya ni selaku Imam Tua Tok Ali yang telah menjadi imam 35 tahun dah kat kampung ni dan juga merangkap JKKKKKKK kampung ni, dah berkhidmat untuk kampung ni banyak kali dah. Saya ni adalah terdengar daripada Pakcik Kadir Komando yang disampaikan oleh Husin Sepet bahawa itu Cikgu Samad Lentok tu telah membuat satu perkara yang melanggar Akta Undang-Undang 1975 kat kampung kita ni, di mana ada juga niat untuk menghancurkan keamanan kampung kita dengan mensyirikkan Allah, dengan membela jin, syaitan apa semua tu. Jadi aku selaku imam kat kampung yang dah 35 tahun ni inginlah menyeru kepada korang semua, beranikan diri. Ini merupakan satu pengorbanan yang kita kena buat. Jadi kalau semua dah bersedia, mohlah kita bergerak ke rumah Samad Lentok tu, kita tengok apa sebenarnya yang dia buat. Selepas Imam Tua Tok Ali dah habis dah bercakap punya panjang lebar, penduduk kampung pun ada sesetengah aja dah naik bosan dah. Ada juga penduduk kampung yang cakap, "Ya Allah, Imam Tua Tok Ali ni agaknya sejak pilihan raya melantik ketua kampung dia tak dapat tu, meroyan agaknya. Kita ni kalau nak pergi je lah. Time ni lah nak melobi, mana maunya kan." Diorang pun beramai-ramai bergerak ke rumah Cikgu Samad Lentok. Dalam perjalanan ke rumah Cikgu Samad Lentok ni, sempat juga Husin ni berborak sedikit dengan Pakcik Kadir Komando ni. Husin tanyalah, "Pakcik Kadir, saya nak tanya ni, betul ke Pakcik Kadir masa muda dulu merupakan bekas askar komando?" Lalu Pakcik Kadir pun cakap, "Itulah, aku malas nak cerita. Ceritanya panjang. Tapi dah engkau tanya ni kan, sewaktu dulu." Pakcik Kadir mula bersemangat lah. "Pada masa dahulu, sewaktu Jepun datang ke tanah Melayu ni, aku ni salah seorang askar yang bertugas, yang ingin membantras daripada penjajah tu, terus memusnahkan tanah Melayu kita ni. Jadi pada masa perang tu, ada satu masa tu dekat Kelantan, aku ditugaskan untuk pergi Kelantan. Di hutan Kelantan yang tebal tu, aku duduk di dalam lopak air tu. Aku sebagai komando ni, aku kena buat penyamaran dalam hutan tu." Lagilah apabila dah dengar cerita Pakcik Kadir Komando ni, Husin dengan beberapa penduduk kampung yang lain dah mula excited dah. Husin ni cakap, cerita apa yang jadi sebenarnya?" Lalu Pakcik Kadir Komando pun sambunglah cerita dia. "Sebagai komando, aku nak kena menyamar. Jadi dekat dalam hutan tu, di mana ada lopak air saja, aku akan menyamar, aku akan duduk berendam dalam air tu kan, sementara menantikan Jepun ataupun penjajah-penjajah ni datang menyerang tanah Melayu ni. Lepas
Selepas aku dah berendam tu, ada masanya sehari aku kena berendam. Ada tu sampai seminggu aku kena berendam. Bila dah dengar cerita Pakcik Kadir komando macam tu, Husin ni tanyalah, "Ya Allah, berat betul pengorbanan askar dulu Sampai seminggu Pak Kadir kena berendam dalam lopak tu ya?" Lalu Pak Kadir pun cakap, "Yang seminggu tu bukan apa. Aku berendam. Lepas tu kawan-kawan aku tak bagi tahu yang sebenarnya kena balik ke base camp, kena balik ke kemah nak buat perbincangan. Diorang biarkan aku. Lepas tu bila dah perasan aku tak ada kat situ, barulah terjerit-jerit nama aku. Aku dah kecut-kecut dah ni semua ni, berendam dalam air tu. Ingatkan musuh nak datang. Rupanya musuh tak datang-datang. Aku pun tunggu je lah dalam air tu kan. Tetapi tak apalah. Itu merupakan salah satu pengorbanan yang aku buat lah." Mula bersemangat. Lepas tu Pakcik Kadir ni tak habis dengan Jepun. Dia sambung pula lagi. "Kalau kau nak tahu pengorbanan orang macam aku ni teramat penting, bukan hanya untuk kampung ni, untuk tanah Melayu ni. Masa zaman Portugis serang Melaka dulu, aku turut juga menyertai untuk pergi bersama-sama melawan Portugis tu." Belum habis Pakcik Kadir komando ni cerita, tiba-tiba perbualan diorang didengari oleh salah seorang penduduk kampung yang bernama Hashim. Hashim ni merupakan remaja kampung jugalah. Terus Hashim ni mencelah, "Pakcik Kadir, mana maunya, janganlah nak membongak. Umur Pakcik Kadir baru 70 lebih. Mana maunya daripada zaman Portugis. Portugis tu menyerang Melaka 15-11. Tak payahlah nak membongak dengan Husin Sepet dengan budak-budak kampung ni. Cerita yang betul apa jadi sebenarnya. Betul ke komando?" Pada masa tu Pakcik Kadir komando ni dah tersipu-sipu malu dah. Lalu selepas dipaksa oleh Husin Sepet dan beberapa remaja kampung, jujur je Pakcik Kadir, apa tugas Pakcik Kadir sebenarnya? Terus Pakcik Kadir cakap, "Tak adalah, aku ni bukanlah komando. Komando tu kawan aku. Aku ni adalah juga, aku memang askar, adalah jasa aku." Apa jasa Pakcik Kadir? Dipaksa oleh Husin Sepet ni. "Adalah yang time COVID-19 dulu. Kan banyak roadblock tu. Akulah yang buat salah satu roadblock tu. Nak kena tangkap orang lari lah, orang langgar PKP apa semua. Tu bahaya tau Sin. Bukan main-main tau. Nak melawan dengan virus ni lagi bahaya daripada berperang dengan Jepun dulu. So masa Jepun tu tak ada lah Pakcik Kadir." Lalu Pakcik Kadir pun cakap, "Ada tapi tak sempat. Time tu masih rekrut lagi. Mana nak pergi perangnya?" Barulah terbongkar segala-galanya. Bukanlah komando membongak je lebih, sampai ke Portugis pun nak serta juga. Dah berjadahnya Pakcik Kadir ni pun kan, nak membongak pun agak-agak lah. Selepas dah dengar cerita bongak Pakcik Kadir tu, mereka pun sedar tak sedar sampailah di hadapan rumah Samad Lentok. Dan pada masa ni Imam Tua Tok Ali pun dah mula mengetuk beberapa kali, lalu memberi salam kepada Samad Lentok supaya Samad Lentok ni buka pintu dia. Imam Tua Tok Ali pun ketuk lah. Tak 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 tak. "Assalamualaikum Samad Lentok oi." Tak 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 tak. "Assalamualaikum. Ni aku Imam Tua Tok Ali ni, 35 tahun merangkap JKK kampung ni datang ni. Bukalah pintu." Lalu selepas 15 minit, tiba-tiba pintu rumah Cikgu Samad Lentok ni pun dibuka. Dan pada masa dibuka pintu tu, Cikgu Samad agak terkejut. "Waalaikumsalam. Imam, kenapa datang ni? Ya Allah, ramainya penduduk kampung datang. Ada apa ni Imam, malam-malam datang ni? Ada orang meninggal ke?" Belum sempat Imam Tua Tok Ali nak cakap kan apa yang ditanya oleh Cikgu Samad Lentok ni, tiba-tiba Husin ni, yelah dia remaja kampung kan, dengan penuh kurang ajar je mencelah. "Memang ada orang mati pun. Engkau lah yang akan mati malam ni. Sampai hati kau buat benda-benda kurafat." Tiba-tiba je Husin ni terus cakap macam tu. Bila macam tu, Imam Tua Tok Ali ni pun marahlah si Husin ni. Husin, engkau ni dahlah bodoh, janganlah biadab. Dia ni still tua lagi daripada engkau. Sekarang ni kita datang ni nak menanyakan Cikgu Samad ni. Cuba engkau jangan mencelah aku ni yang tahu semua tu. Aku ni di kalangan penduduk kampung yang kumpul malam ni, ilmu tu banyak dekat aku. Ni Samad, aku nak tanya engkau, betul ke aku dapat cerita daripada Kadir Komando, diceritakan oleh Husin Sepet ni, yang kau ni ada buat perkara kurafat?
Bila dah Cikgu Samad Lentok dengar macam tu, tiba-tiba Cikgu Samad Lentok terus tergelak. Allah, apa imam ni malam-malam nak buat lawak pula ni? Bila masa imam? Takkan sebab itu yang imam dan penduduk kampung datang. Itulah dia, inilah dia yang saya malas nak bergaul dengan penduduk kampung ni tau. Tak habis-habis nak memfitnah. Bila masa pula saya buat benda kurafat? Bila dah tengok reaksi Cikgu Samad Lentok macam tu, Imam Tua Tok Ali ni pun terus bertegas. Samad, aku ni selaku imam kat kampung ni, apa sahaja penduduk kampung ni buat perkara-perkara kurafat, membela jin ke, menyekutukan Allah ke, aku ditugaskan untuk menghalang benda tu. Jangan sesekali penduduk kampung termasuk engkau Samad berani nak buat benda-benda syirik ni. Engkau ada membuat pemujaan setan aku dengar. Kalau kau berani, cuba kau kasih kita orang ni tengok rumah kau. Biar aku masuk. Biar aku puaskan hati penduduk kampung ni. Kalau kau betul tak buat, kau tak perlu takut aku rasa. Lalu Cikgu Samad pun cakap, ya Allah, sampai nak cek rumah saya. Tak apalah Imam. Kalau Imam nak puas hati sangat, masuklah, jemput masuk. Tapi tak boleh ramai-ramai lah. Rumah saya ni bukannya besar sangat Imam. Bila dah dengar macam tu, Imam Tua Tok Ali pun terus cakap kat penduduk kampung yang lain, termasuklah Husin dan juga Pakcik Kadir ni, yang lain duduk dekat luar dulu. Kalau jin iblis tu nak serang pun, biar dia serang aku dulu. Aku je yang boleh melawan benda-benda yang ada dalam rumah Cikgu Samad ni. Biar aku cek dulu rumah ni ada sesuatu ke tak. Sebaik sahaja Imam Tua Tok Ali melangkah masuk ke dalam rumah Cikgu Samad ni, tiba-tiba Imam Tua Tok Ali terus tangan dia buat macam tu. Dia depakan tangan dia, terus cakap, Samad, keluar. Sekarang keluar. Cikgu Samad Lentok ni dah pelik dah. Apa hal Imam? Kenapa pula ni kan? Yang tiba-tiba macam tengah bersilat ni. Lalu Imam Tua Tok Ali pun terus cakap dekat Cikgu Samad. Samad, sabar. Aku dah nampak dah benda tu. Ada 3 ekor tu. Ada 3 ekor kat atas ni. Tengah pandang aku ni. Keluar dulu. Aku ni selaku imam yang dah 35 tahun ni, ilmu di dada, ilmu agama ni penuh. Biar aku je yang melawan jin yang ada kat atas rumah kau ni. Oi, turun bawah. Dipanggilnya jin tu macam panggil member je. Imam Tua Tok Ali ni dah mula bersilat pula dalam rumah tu. Sementara termasuk Cikgu Samad ni pun duduk dekat luar rumah bersama penduduk kampung yang lain. Punya lama Imam Tua Tok Ali ni bersepak terajang kononnya nak halau jin dalam rumah tu. Kejap terdengar Allahu Akbar. Kejap pula terdengar pula suara Imam Tua Tok Ali ni. Kau jangan ganggu keluarga aku. Kau keluar daripada kampung aku. Aku imam selaku JKKKKK kampung ni. Takkan benarkan kau ganggu cucu-cucu Adam. Nak juga melobi sambil merawat tu pun nak juga bangga diri tu. Jadi sementara menantikan apa yang dilakukan oleh Imam Tua Tok Ali ni, sempatlah juga Cikgu Samad ni menghidangkan kopi o panas dekat penduduk-penduduk kampung yang lain ni kan. Diorang pun sempatlah berborak dekat luar tu kan. Apalah kerja Imam Tua Tok Ali tu agaknya ya. Lepas 1 jam setengah tu, Imam Tua Tok Ali pun keluar daripada rumah Cikgu Samad ni. Dah berpeluh satu badan dah. Penduduk kampung yang lain semua dah pelik dah tengok Imam Tua Tok Ali ni. Lalu Husin Sepek pun tanya, Imam, mana maunya? Kenapa yang sampai berpeluh ni? Lalu Imam Tua Tok Ali pun cakaplah dekat semua penduduk kampung, Alhamdulillah, nasib baiklah ada orang macam aku yang kuat sedikit keimanan dalam diri ni. Alhamdulillah. 3 ekor aku melawan Pontianak tadi. Akhirnya diorang bertempior lari. Selepas aku dah halau tu, alhamdulillah lah, rumah kau Samad dah bersih dah. Dah ada gangguan dah. Kau tak payah risau lah. Cikgu Samad Lentok pada masa tu, masa bila pula aku kena gangguan pula kan? Melayan je lah, lantak lah apa yang imam ni nak cakap kan. Dah buang terbiat agaknya. Lalu tak buang masa, Imam Tua Tok Ali pun mengarahkan Cikgu Samad
Samad tunjukkan di mana bilik yang dikatakan tempat Cikgu Samad ni memuja setan. Lalu Cikgu Samad pun terus cakap dekat Imam Tua Tok Ali dan juga penduduk kampung yang lain, macam ni lah, saya pun malas dah, ni dah malam dah ni, saya sebenarnya banyak lagi kerja nak buat, ini dah difitnahnya pula saya bela setan, puja setan apa semua kan. Tak apalah, mohlah kita, saya tunjuklah bilik yang mana saya puja setan sangat tu. Lalu di salah satu bilik, sebab rumah Cikgu Samad ni ada 4 bilik, Cikgu Samad pun buka salah satu bilik yang dikatakan tempat dia memuja setan tu. Sebaik saja Cikgu Samad buka pintu bilik tu, alangkah terkejutnya semua penduduk kampung termasuk Husin Sepet ni. Sebab apa? Sebab tiba-tiba Husin Sepet ni bersuara, "Ya Allah, apa benda ni? Astaghfirullahalazim. Cikgu Samad Lentok, apa benda ni? Yang dah macam hutan pula ni rumah ni, dengan banyak pokok apa semua ni. Biar betul, takkan puja setan macam ni." Lalu Cikgu Samad Lentok pun cakap, "Ya Allah Husin, aku dah agak dah. Semua ni mesti daripada mulut kau. Masa bila yang aku puja setannya, Sin? Mana maunya setan nak datang kalau banyak pokok bunga kat dalam rumah aku ni." Lalu Imam Tua Tok Ali pun cuba menanyakan beberapa soalan kepada Cikgu Samad Lentok ni. Imam Tua Tok Ali tanyalah, "Cikgu, apa benda ni? Kenapa bilik ni banyak sangat tumbuhan hijau ni? Cuba cerita apa sebenarnya yang kau buat dalam rumah ni." Terus diceritakan oleh Cikgu Samad. Sebenarnya kalau penduduk kampung nak tahu, kalaulah engkau ni Husin Sepet yang nak tahu kan, yang memberikan gosip-gosip hangat kat kampung ni, mana ada aku bela setan. Ini bisnes aku ni, sebabkan aku dah tak berkhidmat sebagai cikgu, aku kenalah cari duit sampingan. Inilah kerja aku sekarang ni, nak dapatkan duit, nak buat macam mana. Ekonomi kita pun bukannya bagus, permintaan pula tinggi kat pekan tu. Nak harapkan penduduk kampung ni memang tak majulah bisnes aku. Aku pergilah ke pekan, aku jual lah tumbuh-tumbuhan ni supaya aku dapat pendapatan. Alhamdulillah, murah rezeki aku. Lalu Imam pun tanya lagi sekali, "Jual apa ni? Aku tak faham lagi ni. Kau buat bisnes apa?" "Aku buat hidroponik. Aku jual hidroponik. Sebab itulah yang aku selalu terperap je dalam rumah ni. Aku nak kenalah jaga tumbuh-tumbuhan aku ni supaya aku boleh jual kat pekan tu." Sekarang pula Imam, kalau Imam nak join pun boleh. Terus Pakcik Samad ni ajak penduduk kampung kan, kalau semua nak join bisnes ni boleh. Lepas tu belum sempat dia nak promote tumbuh-tumbuhan hidroponik dia tu, tiba-tiba dicelah pula oleh Pakcik Kadir Komando. Tipulah Imam, jangan percaya Imam. Saya rasa Samad Lentok ni memang ada bela jin dan setan. Samad, setiap malam lah aku dengar ada bunyi orang mengerang dalam rumah kau. Cuba kau bagi tahu bunyi tu daripada mana? Daripada mana bunyi tu? Lagilah Cikgu Samad Lentok ni tergelak. Ya Allah, tak sangka nama je Kadir Komando, bangang tak boleh tahan lah kau ni. Bunyi tu bukannya ada orang mengerang. Kau nak dengar sangat bunyi tu? Sabar je, aku on kejap. Lalu Cikgu Samad Lentok ni pun tekanlah switch generator untuk aliran air dekat dalam bilik tu. Lalu terdengarlah bunyi yang dikatakan mengerang tu. Lalu apabila dah dengar bunyi mesin generator tu, barulah Pakcik Kadir Komando ni dah tersipu malu dah. Rupa-rupanya bunyi yang diingatkan haiwan mengerang, pemujaan setan apa semua, daripada mana? Daripada mesin generator. Bukannya suara orang mengerang, mesin generator tu bising. Siap Samad Lentok ni sempat cakap kat Pakcik Kadir ni, "Maaflah, bunyi generator aku ni aku tak sempat beli. Aku tak ada duit lagi nak beli yang senyap punya kan. Tunggulah aku ada duit lebih sikit, aku invest lah. Aku nak beli generator baru supaya tak mengganggu penduduk kampung. Bukannya bunyi orang mengerang, generator aku ni bising sikit. Minta maaf lah." Pada masa ni semua penduduk kampung termasuk Imam Tua Tok Ali dah merah padam dah muka. Especially Husin Sepet ni, dia rasa teramat malu. Dia tak tahu nak simpan muka dia kat mana. Terus diorang semua beredar daripada rumah Cikgu Samad Lentok
ni dengan perasaan malu. Dan sebelum beredar tu, sempat lagi satu soalan ditujukan daripada kadir komando ni kepada Cikgu Samad Lentok ni. Lagi satu persoalan aku. Ada setiap malam tu, ada malam tu yang aku tengok rumah kau bercahaya liklap-liklap tu. Cahaya tu datang daripada mana pula? Dan terus Cikgu Samad cakap, tak ada. Lampu tu sebenarnya aku beli lampu disco. Aku nak buat live TikTok. Aku ni pun ada jual hidroponik dekat TikTok juga. Online. Zaman sekarang kan dah moden. Aku pasang lah. Tak adanya lah. Kau jangan risau lah. Bukannya pemujaan setan pun. Terus Pakcik Kadir ni, lampu untuk TikTok. Untuk TikTok aku buat live tu, biarlah ada lampu-lampu disco kan. Sambil tu aku jual lah hidroponik aku online. Dan akhirnya barulah semua faham yang sebenarnya Cikgu Samad Lentok tak ada pun buat pemujaan setan seperti mana yang Husin Sepet tu cakap. Sebenarnya dia jual pokok hidroponik je. Tak ada masa dia nak puja setan apa semua. Tanah yang dia beli tu pun dekat hujung kampung milik Toke Lim tu pun hasil pendapatan daripada dia jual hidroponik ni lah. Dia nak besarkan bisnes dia. Dia beli tanah tu supaya dia boleh buat hidroponik, tanaman hidroponik ni secara besar-besaran. Untuk apa? Untuk penduduk kampung juga. Sempatlah juga Samad Lentok ni cakap, kita ni sebagai penduduk kampung ni janganlah macam katak di bawah tempurung tu kan. Rasa kita ni dah cukup ilmu di dada tu, tak habis-habis nak belagak apa semua kan. Zaman dah moden ni, cuba ikut peredaran zaman sedikit. Buatlah research, belajar ilmu ni sampai ke mati kita kena belajar. Ini asyik terperap duduk kat warung kopi tu menceritakan hal-hal kononnya ada bela setan lah, gangguan lah. Mana ada apa pun. Semuanya ni dalam otak ni penduduk kampung ni je yang tak habis-habis. Ternampak Pontianak lah apa semua. Padahal bukan Pontianak pun. Padahal itu apa je, orang sarung apa newspaper je dekat pokok mangga cakapnya Pontianak lah apa semua. Tolonglah penduduk kampung ni, walaupun kita ni duduk kampung, tak semestinya kita ni kena pemikiran sempit. Kita boleh bawa apa yang kita tahu, ilmu apa yang kita ada, berbakti kepada semua penduduk kampung ya. Imam pun tolonglah dengar ya, tak habis-habis 35 tahun. Saya pun dah naik bosan dah dengar mam. Dan selepas semua jawapan telah terbongkar, semua kejadian misteri telah dibongkarkan pada malam tu, keesokan harinya disebabkan ingin membalas balik, Pakcik Kadir Komando ni pun buatlah makan secara percuma dekat warung dia. Dijemput sekali Cikgu Samad Lentok ni tanda permohonan maaf kerana telah memfitnah dia. Dan itulah tragedi seram yang berlaku di kampung Husin Sepet. Sungguh jauh di kau pergi, berpisah untuk selamanya. Janganlah fitnah, nanti malu muka sendiri. Itulah pengajaran pada malam ni. Udah-udahlah tu komanya. Tak habis-habis pemikiran sempit. Kalau sikit je tak sop sangat. Sikit orang tu je cakap puja setan lah. Sikit terdengar bunyi cakap jin mengerang lah apa semua. Betul, itulah iktibar dan juga pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah pada malam ni. Jangan kita jadi macam Husin Sepet tu yang tak habis-habis memfitnah orang, yang tak habis-habis bergosip. Jangan pula kita jadi macam imam yang bila dah ada ilmu tu, janganlah berlagak supaya merendah diri tu penting. Tak payah nak mendabik dada sangat. End up semuanya malu. Dan aku harap malam ni korang semua terhibur dan dapat pengajaran daripada kisah tragedi seram di kampung Husin Sepet. Dan insyaAllah aku akan bawakan kisah-kisah yang menarik lagi. Dan thank you so much guys, Game Puaka, kerana keep on supporting Zaf Channel. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.